الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا أو يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته على ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menzahirkannya, dengan melafazkan kalimah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan inayah, dengan qudrah, dengan kekuasaan, dengan iradahnya, maka pada malam yang bahagia ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita, mengurniakan kepada kita nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang untuk kita memanfaatnya kepada jalan Allah, untuk kita terus memanfaatkan apa yang Allah Ta'ala kurniakan, segala anggota badan yang telah kita dikurniakan oleh Allah, panca indera yang Allah Ta'ala berikan, dengan mata kita melihat, dengan telinga kita mendengar, dengan akal fikiran untuk kita berfikir secara waras, dengan segala anggota tubuh badan, kaki, tangan dan segala-galanya untuk kita manfaatnya beribadah kepada Allah. Maka pada malam ini kita telah pun selesai melaksanakan solat fardu secara berjemaah dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini. Maka pada hari ini kita pun telah melaksanakannya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita laksanakan di dalam solat kita tadi dan solat kita yang sebelum-sebelum ini, maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan sesempurna amalan yang akan diterima oleh Allah. Maka itulah merupakan sebenar-benar kesyukuran kita kepadanya. Orang yang bersyukur bukan saja melafazkan kalimah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, syukur kepada ya Allah, syukran jazilan, syukran kasiran, jazakallah dan sebagainya, tetapi syukur kita kepada Allah adalah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, maka kita manfaatkannya kepada Allah semula. Sebab itu satu hadis Nabi SAW kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mana Nabi SAW ni kakinya bengkak-bengkak. Kerana apa? Banyak melakukan solat malam. Maka ketika itu Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, atasna' hadza ya Rasulullah, kamu buat apa ni ya Rasulullah? Qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kamu ni dah diampunkan dosa oleh Allah, siap-siap dah. Maksudnya Nabi SAW ni dihindarkan daripada dosa, maksum. Tapi Nabi SAW sibuk bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amalan, bukan saja amalan yang fardu tetapi amalan yang sunnah, amalan yang sunat yang menjadi tambah nilai kepada benda yang fardu. Maka Nabi SAW melakukannya dengan mujahadah, sungguh-sungguh sampai bengkak kakinya. Maka apa jawapan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujan Rasulullah, isteri kepada Rasulullah? Maka kata dia, tidak bolehkah ataupun tidak bolehkah aku ini menjadi hamba abdan syakura, hamba yang bersyukur. Bermaksud apa tuan-tuan?
apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka sebaik-baiknya kita manfaatkannya kepada jalan Allah, kepada ibadah kepada Allah, memperhambakan diri kita kepadanya, maka itu adalah sebenar-benar syukur kita kepada Allah. Maka tuan-tuan, pada hari ini kita pun telah melaksanakan solat fardu, dan sementara kita menunggu waktu Isyak, alangkah lebih baik kita berada dalam majlis ilmu ini untuk sama-sama kita mendengar perkongsian, dan juga kita sebut sebagai tazkirah, peringatan kepada kita, tasjiah, tausiah ataupun taujihah kepada kita, memberikan dorongan kepada kita untuk terus kita istiqamah di dalam agama Allah, teruskan ibadah di dalam agamanya ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tu yang berusaha seluruh ahli jawatankuasa masjid, pengurusi seluruh ahli jawatankuasa, imam, muazzin dan seterusnya, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni tuan-tuan, kita pun telah masuk tahun baru. Tahun baru tu tahun baru Masihi dah. Tahun baru Hijrah kita dah sambut dah. Ini kita sambut tahun baru Masihi. Ikut kalender Masihi. Tapi orang kita ni dia sambut New Year ni, New Year yang tahun Masihi, yang Hijri dia tak sambut. Dia kata bid'ah, bid'ah pula. Tahun Masihi tak bid'ah dah. Jadi nak sebutkan apa tuan-tuan? Nak sebutkan apa sahaja kita sambut dari sudut tahun baru ataupun tidak, maka salah satu konsep di dalam Islam yang perlu dititik beratkan oleh orang Islam adalah kita seringkali kena muhasabah diri kita. Bukan saja masuk tahun lama ke tahun baru, tapi hari demi hari kita kena muhasabah. Apa itu muhasabah? Kita hisab, kita kira balik, kita hitung balik amalan yang telah kita lakukan. Hitung dan kita lihat kembali, koreksi balik apa yang telah kita laksanakan hari yang sebelum ini untuk dibawa kepada hari yang akan datang. Sebab itu ayat yang saya bacakan tadi, ayat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah Ta'ala seru kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, khitab kepada orang beriman. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kamu kena tengok balik diri kamu yang telah lalu, qaddamat liqad, untuk dibawa untuk akan datang, untuk esok. Jadi sebab itu tuan-tuan, konsep muhasabah ini diterima pakai dan diperlukan oleh orang Islam untuk apa tuan-tuan? Disebut sebagai untuk koreksi diri kita semula, untuk menjadikan diri kita daripada diri yang tak baik kepada yang baik, daripada diri yang dah baik kepada yang terbaik. Ini dia ada lagi satu terbaik, dan satu lagi yang paling baik. Apa dia tuan? Torbaik atau orang muda punya, saya pun tak tahu torbaik tu apa. Tapi nak sebutkan tuan, daripada terbaik nak lebih baik. Jadi itulah hisab ataupun muhasabah. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amalan kamu ataupun diri kamu, jiwa kamu ini sebelum kamu dihisab di akhirat nanti. Wazinu anfusakum ataupun nufusakum ataupun diri kamu ini, timbang amalan kamu ni qabla an tuzinu, sebelum kamu ni ditimbang amalan kamu di neraca Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi sebab itu tuan, konsep muhasabah kita masuk tahun demi tahun tuan-tuan, adakah kita ni memikirkan persoalannya, adakah kita ni daripada kita ni yang tak baik ni, adakah menjadi lebih baik, ataupun na'udzubillah, ataupun adalah lebih malang apabila kita ni tuan-tuan daripada tak baik menjadi lebih tak baik. Jadi tuan-tuan, itu adalah satu peringatan kepada diri saya dan diri tuan-tuan, sempena tahun baru, selamat tahun baru. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada malam ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada hadis silsilah hadis terpilih di dalam kitab Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Maka hadis yang berkaitan dengan pembohongan ke atas Nabi. Hadis ni tajuk je lah, tapi tak ada kaitan dengan benda tu. Tak ada kaitan, bukan tak ada kaitan, maksudnya dalam hadis ni ada 3 benda yang Nabi SAW pesan kepada kita. Salah satunya adalah jangan menipu di atas nama Nabi. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Dia Abu Hurairah ni tuan-tuan, kita kena tahu bahawa orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Selain daripada sahabat-sahabat Nabi yang ramai yang meriwayatkan hadis Nabi, antaranya juga isteri Nabi Sayyidatina Aisyah banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sepupu Nabi yang paling muda, yang paling kecil, juga banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sayyidina Ibnu Umar juga antara banyak yang hadis Nabi, anak kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang digelar sebagai sahibun na'lair Rasul, orang yang jaga capal Nabi, juga yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Begitu juga Anas bin Malik, ramai lagi tuan-tuan yang banyak meriwayatkan hadis. Sebab apa mereka ni banyak meriwayatkan hadis? Sebab mereka ini rapat dengan Nabi. Abu Hurairah ni bukan siapa-siapa, dia ni antara orang yang disebut sebagai Ahlus Suffah, duduk di Masjid Nabawi je tuan-tuan. Atau hari tuan-tuan, dia ni lapar tuan-tuan, tak makan, diikat perut dia tuan-tuan. Ni Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah ni tuan, dari sudut kita sebut dhaif dia macam tu pun tuan-tuan, dia antara yang paling rapat dengan Nabi. Apa saja yang datang daripada Nabi dia ambil. Ni Abu Hurairah. Sebab itu dia hadis-hadis tuan-tuan yang sahih, kalau kita tengok hadis yang sahih semua datang daripada dia. Datang daripada dia. Begitu juga dengan Ibnu Mas'ud, saya sebut kata sahibun na'lair Rasul, na'lain Nabi, orang yang jaga capal Nabi, dua capal Nabi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ni orang yang mulia ni tuan-tuan, orang yang kita sebut sebagai orang yang tinggi kemuliaan di sisi Allah, jaga capal juga tuan-tuan dapat kemuliaan. Itu yang dapat kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, Nabi ni bukan saja capal. Ibnu Mas'ud ni bukan jaga capal dia tuan-tuan, dia jaga apa? Tongkat Nabi. Dia jaga apa lagi tuan? Dia jaga sugi, kayu sugi Nabi. Bahkan ketika mana Nabi ni tuan-tuan, dia ni nak buat ibadah, sebelum Nabi nak ibadah ni tuan-tuan, Nabi akan buat hadas, angkat hadas. Nabi ni tuan, dia akan istijmar. Istijmar ni tuan, ambil batu tu cuci. Tu istijmar. Istinja, istijmar. Jadi yang tolong tu tuan siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Dia antara yang rapat dengan Nabi. Sebab itu dia antara orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Begitu juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ni sahabat-sahabat Nabi yang tuan, yang kecil-kecil, masa zaman dia muda, kanak-kanak lagi tuan-tuan. Kanak-kanak ni tuan-tuan, dia ni selalu datang dengan Nabi, duduk dengan Nabi. Ibnu Abbas ni dia selalu duduk belakang Nabi, naik unta, naik kuda. Sebab itu apa yang Nabi kita buat tuan-tuan, Sayyidina Ibnu Abbas tengok, maka dia adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ni tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi. Begitu juga dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni tuan-tuan, sebab apa? Dia isteri Nabi. Isteri Nabi, antara Nabi yang paling sayang. Jadi antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, semuanya adalah hadis yang berkaitan dengan apa tuan-tuan? Kelambu Nabi, dalam kelambu Nabi. Sebab itu tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan, di luar Nabi ni akhlak macam mana, dalam pun macam tu. Betul. Sayyidina Aisyah ditanya oleh sahabat, macam mana akhlak Nabi ni, macam mana akhlak Rasulullah? Apa kata Sayyidina Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni Quran. Quran tuan-tuan. Aisyah ni isteri Nabi, dia tahu di luar dia Nabi macam mana, di dalam pun Nabi macam mana. Kita ni macam mana tuan-tuan? Kalau kita dengan orang rumah tahu kita ni dalam kelambu macam mana. Orang pergi dalam kelambu, faham dalam kelambu tu. Orang muda tak tahu dalam kelambu ni macam mana. Dan sebut kan, luar sama, dalam pun sama. Itu Nabi. Kita luar lain, dalam lain. Itu suami. Begitu juga orang rumah kita. Tapi kita jaga aib, jaga rahsia dalam rumah tangga. Janganlah duk sebar aib suami. Kata suami aku tidur berdengkur dah. Tu janganlah. Orang rumah isteri jangan buat macam tu. Suami pun jangan macam tu juga. Orang rumah aku tak pandai masak nasi, hangui nasi. Jangan cerita tuan-tuan, itu aib yang perlu dijaga. Masalah rumah tangga hari ni tuan-tuan, cerai-berai sampai bawa kepada kes polis bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Sebab apa tuan-tuan? Ni sebar aib rumah tangga. Tu cerita lain lah tuan-tuan. Itu cerita apa, khusus rumah tangga lah. Saya bukan orang yang layak bagi khusus rumah tangga. Tak jadi lagi. Tak jadi naik qadi lagi. PTA belum lagi. Tapi nak sebut apa, nak sebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah ni orang yang rapat dengan Nabi, tahu berkenaan dengan Nabi. Dia antara yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
qala tasammau bismi wa la taktanu bikunyati wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatamassalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini adalah hadis daripada kitab Sahih Bukhari. Maka kata Nabi SAW yang bermaksud tasammau bismi wala taktanu bikunyati. Nabi SAW menggalakkan kepada kita untuk memberikan nama, berikan nama dengan nama-namaku, wala taktanu bikunyati, dan jangan kamu panggil aku dengan panggilan, jangan kamu panggil orang lain dengan panggilan yang diberikan kepada aku. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Nabi SAW menyebut barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, di dalam tidur, faqad ra'ani, pasti dia akan tengok aku, dia akan lihat aku. Benda tu betul, confirm. Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati, ataupun dalam riwayat yang lain, fa inna syaitana la yatamassalu bi. Sungguhnya syaitan ni yang pasti. Sebab apa? Sebab syaitan ini tidak boleh menyerupai gambaran aku. Itu yang kita tahu. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW menyebut wa man kadzaba alayya muta'ammida, barang siapa yang menipu di atas nama aku, di atas nama Nabi secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakanlah tempatnya di neraka. Itu yang ketiga. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni ada 3 pesanan Rasulullah SAW kepada kita. Yang pertama, Nabi SAW suruh kita ni berikan nama kepada orang lain dengan panggilan, dengan nama-nama yang terbaik. Maka nama yang terbaik adalah nama datang daripada Nabi. Sebab itu tuan, Nabi yang kita kenal ni adalah Muhammad, betul tak? Itu adalah nama yang terbaik. Begitu juga nama Nabi ni bukan saja Muhammad, tapi ada Ahmad, ada Mustafa, ada Nur dan sebagainya. Ini nama-nama yang diberikan kepada Nabi. Bahkan Nabi ni ada 99 nama juga. Ada 99 nama. Tentu ada satu nasyid, satu qasidah tu cerita pasal nama Nabi. Nama Nabi. Jadi nak sebut apa tuan? Nak sebutkan nama Nabi ni adalah yang terbaik. Nama terbaik adalah Muhammad. Sebab itu orang Malaysia ni, nama yang paling banyak di Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara ni tuan-tuan, adalah apa nama? Nama Muhammad. Muhammad Ismail, Muhammad Ibrahim, Muhammad Umar, Muhammad dan sebagainya. Ini Muhammad. Ada juga Ahmad Faisal, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kenal? Tak kenal? Ahmad apa lagi? Ahmad Maslan, contoh, dan sebagainya. Jadi Ahmad ni adalah nama terbaik. Muhammad, Ahmad, Mustafa dan sebagainya. Jadi nama yang datang daripada Nabi itu adalah nama yang terbaik. Baik itu tuan-tuan, kita ni nak bagi nama tuan-tuan, cari nama yang terbaik. Hari ni tuan-tuan, orang budak-budak hari ni nama pelik-pelik. Nama orang dulu tuan-tuan, nama yang beri maksud. Beri maksud. Beza tuan-tuan, nama orang dulu dengan nama orang sekarang. Nama orang dulu tuan-tuan, dia pelik juga. Tuan-tuan, saya ada kawan tuan-tuan, nama atuk dia, bukan atuk dia, moyang dia. Siapa nama moyang dia? Kulub. Kulub. Tuan-tuan, kulub tu tuan-tuan, dia bukan benda yang menatang lain. Menatang tu, tuan-tuan faham menatang apa? Dia bukan benda tu tuan-tuan. Tapi kulub ni dalam bahasa Arab adalah qulub. Hati. Sebab itu kita ni tuan-tuan, kita baca Allahumma sabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami. Hati tuan-tuan, kulub tu, bukan kulub yang lain. Ada orang nama Rani Kulub. Kulub tu hati. Macam saya ni tuan-tuan, moyang saya, moyang belah mak saya, belah nenek saya. Nenek saya ni nama Zainab, arwah dah, almarhumah Zainab. Zainab binti apa? Binti Jubat. Jubat nama ayahnya. Jubat sebab orang Jawa. Orang Jawa ni tak boleh sebut huruf Z, huruf Zai. Astaghfirullahalazim, ajim tu. Itu orang Jawa. Jadi Jubat. Sebenarnya kalau tukar J kepada Z ni tuan-tuan, apa jadi? Zubat. Zubat ni dalam bahasa Arab maksud apa tuan-tuan? Susu yang telah dibekukan. Keju lah. Lepas itu ada seorang ulama, Imam Ibn Ramli, ya, ulama dalam mazhab Syafi'i, dia karang kitab Matan Zubat. Jangan main nama orang dulu. Ni memang nama dulu ni tuan-tuan, orang-orang dulu ni ada maksud tersendiri. Matan Zubat.
Matan Zubat ni tuan, kenapa dia karang kitab Matan Zubat? Kenapa dinamakan Matan Zubat? Sebab ilmu fiqh ni yang terlalu yang telah dirumuskan tuan-tuan, terlalu detail sampailah menjadi seperti mana susu yang telah menjadi keju, macam tu disifatkan. Ni tuan. Saya tak nak cerita pasal nama atuk, tapi orang dulu. Nama sekarang tuan-tuan tak ada maksud dah. Udah. Nama bunga. Citra. Apa citra? Macam nama kereta dah. Dia pun tak tahu orang dulu, orang sekarang ni. Jadi sebab itu nama yang terbaik adalah datang daripada Nabi. Sebab itu ada satu hadis Nabi yang lain, Nabi SAW sabda, inna ahabba asma'ikum Abdullah indallah Abdullah wa Abdurrahman. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut sesungguhnya nama yang terbaik, nama yang paling disukai oleh Allah di kalangan kamu adalah Abdullah wa Abdurrahman. Ini tuan, nama Nabi sebut yang lain. Nama yang terbaik adalah Abdullah Abdurrahman. Sebab apa? Nama tersebut adalah disandarkan kepada Allah. Abdullah bermaksud hamba kepada Allah. Abdurrahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Abdul Rahim, kita ni banyak nama Abdullah. Abdul Latif, Tuhan yang Maha Lemah Lembut. Tuhan yang Maha Sopan. Abdul Qudus, Tuhan yang Maha Suci. Ini tuan-tuan, sebab apa Nabi SAW sebut nama yang terbaik adalah nama yang berkaitan disandarkan dengan Tuhan, sebab nama tersebut juga adalah nama Nabi. Sebab itu Nabi ni antara orang yang paling berahi, orang panggil berahi. Berahi ni tuan, paling suka disebut hamba. Sebab itu dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala sebut Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya tuan-tuan? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kita ke? Kita tak ada tuan-tuan, bukan Isra' Mi'raj. Kita tak pernah lagi Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni berlaku kepada Nabi seorang je. Maka Nabi ni dipanggil hamba. Baik tu tuan-tuan, orang yang dipanggil hamba ni tuan, Nabi antara disukai, panggilan yang paling disukai kepada Nabi oleh Allah adalah hamba, abdun. Baik tu Abdullah ni antara nama yang terbaik, juga merupakan nama Nabi. Sebab itu tasammau bismi Abdullah. Tapi hari ni tuan-tuan, orang kita ni secara adatnya tuan-tuan, kita kalau orang nama Abdullah, Abdul Rahman ni tuan-tuan, apa yang orang panggil? Abdullah orang panggil apa? Poklah panggil. Udah. Abdul Rahman, Man, panggil Man je. Man dalam bahasa Arab tu maksudnya siapa? Man. Kalau datang Mekah tuan-tuan, nama orang kawan kita Man, satu hotel. Kan? Apa jadi? Pergi Mekah tu tuan, pergi Mekah tidur hotel. Kawan kita dalam bilik tu tuan, kita tak bawa kunci, ketuk pintu, Man. Orang Arab tu yang bawa tu, yang bawa apa ke apa, yang bawa makanan, bawa cuci apa tu, penyapu ke apa, cleaner hotel tu, orang Arab. Kata Man, pelik hang ni lah. Hang sebut siapa Man. Udah. Jadi Man tu adalah maksud lain. Abdul Latif panggil Latif. Dan sebagainya. Sebab itu kita kena sebut penuh Abdullah. Nama Abdullah lah. Nama Abdul Rahman panggil Abdul Rahman. Sebab itu orang Arab ni tuan-tuan, dia ada satu panggilan. Orang Arab ni, orang biasa orang Arab ni dia selalu panggil ya Rais. Ya Rais tu ya Rais tu kalau dia ni hormat dengan orang tu, dia panggil ya Rais. Kalau orang ni tua sikit, ya Ammi tu pakcik. Kalau makcik yang panggil apa? Orang Arab ni panggil ya Momo tu bukan mama ya, Momo. Dia bukan mama, Momo. Tu orang Arab. Ada satu panggilan orang Arab ni selalu panggil ya Abdu. Tu dia kena, dia punya slang macam tu. Dia bukan ya Abdu. Ya Abdu. Panggil Ta'ala nak maksudnya datang sini. Ya Abdu. Ya Abdu orang panggil apa tuan-tuan? Dia panggil hamba. Betul, orang dulu ni tuan, kalau kita dengar bahasa klasik zaman-zaman hang tuah tu, apa dia panggil tuan-tuan? Tuan hamba datang ke sini. Betul tak? Kajang Pak Malau, kajang hamba musafir lalu. Hamba, dia panggil hamba. Sebab itu tuan, panggilan hamba ni adalah panggilan yang paling mulia. Sebab itu orang Kelantan panggil, orang Kelantan dibahasakan diri dia Ambo. Kalau orang panggil Kelantan bahasakan diri Ambo tu, orang ni orang yang rendah diri. Orang yang rendah diri. Kita tak adalah. Orang Terengganu Amba. Orang Perak tak ada Hambe, Hambo lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hamba ni adalah satu panggilan oleh Allah kepada Nabi yang Nabi paling suka.
Jadi panggilan Abdullah, Abdul Rahman ni adalah merupakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita ni nak berikan kepada nama-nama anak kita, nama kepada cucu kita ni tuan-tuan, nama-nama yang terbaik. Nama daripada Nabi. Tak nak nama daripada Nabi, nama sahabat Nabi. Tak nak nama sahabat Nabi, nama para ulama, tabi'in, salafus soleh dan sebagainya. Tuan-tuan kena cari. Dan nama tu tuan, kalau tak nak macam tu, panggil nama yang kita suggest, yang disuggestkan oleh siapa tuan? Para alim ulama. Orang sekarang ni tuan, dia main letak nama dia tuan. Kalau dulu zaman saya dulu ayah saya ni dia simpan satu buku nama-nama dalam Al-Quran. Saya selalu baca nama dengan maksud. Saya tengok nama saya, nama ni maksud dia. Nama ni sekian, nama-nama ni. Jadi nama ada panduan. Tu ada panduan tak apalah. Ni tak ada buku pun. Yang paling orang dulu ni tuan-tuan, dia nak bagi nama anak dia, nama cucu dia tuan-tuan, dia kena jumpa siapa? Para ustaz, alim ulama, tok guru. Hari tu ketujuh tuan-tuan, sunat bagi nama kepada anak. Dia jumpa para alim ulama, sekali buat tahnik. Ini orang dulu. Orang sekarang tak ada dah. Dia malah dia hina lagi ulama. Bukan hina ulama tuan-tuan, malah dia caci ulama ni. Nak caci ulama, ni nak jumpa ulama. Mandang. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikan nama dengan nama yang terbaik. Nama terbaik adalah datang daripada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Nabi sebut wala taktanu bikunyati. Jangan kamu panggil dengan panggilan yang diberikan kepada aku kepada orang lain. Asbabul wurud hadis ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada seorang lelaki, rajulun, yang mana ketika mana Nabi SAW duduk di pasar, ada di pasar. Satu hari tuan, rajulun ni, lelaki ni tuan, panggil dengan panggilan yang diberikan kepada Nabi. Nabi ni ada panggilan yang diberikan kepada dia. Bukan saja Nabi Muhammad, bukan. Nama Ahmad, bukan. Tapi ada panggilan yang lain. Abul Qasim, antara panggilan yang diberikan kepada Nabi. Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Qasim itu siapa? Anak kepada Nabi. Abu Zahra, kan? Abu Zahra. Abu Zahra juga adalah nama panggilan kepada Nabi. Sebab apa? Anak kepada Nabi adalah Fatimah. Fatimah digelar sebagai Az-Zahra, bunga. Jadi orang panggil Abu Zahra. Ada juga dipanggil sebagai Abu Abdullah dan sebagainya. Ni panggilan yang diberikan kepada Nabi. Baik itu ada qasidah. Qasidah apa tadi? Sidi ya Abu Zahra Al-Qasim wal Abdi wa Abdillah. Itu tuan. Jadi panggilan nama Nabi ni ada juga panggilan. Begitu juga sahabat ada panggilan. Ni perawi hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ni Abu Hurairah. Nama sebenarnya bukan Abu Hurairah. Nama sebenarnya apa tuan-tuan? Abdul Rahman. Nama sebenarnya Ibnu Sakhar. Ni nama sebenar Abu Hurairah. Sebab apa dipanggil Abu Hurairah? Sebab dia ni orang yang minat kucing. Jadi dia minat kucing tuan, dia bela kucing sampai dia simpan kucing dalam dia punya lengan baju ni, keluar kepala kucing macam ni. Dah macam tu. Sampai macam tu sayang kucing. Jadi tengok kucing ni tuan-tuan, dia duduk rapat dengan dia, kucing ni, anak kucing dia jaga. Jadi orang panggil, Nabi panggil Abu Hurairah. Kucing dalam bahasa Arab hur. Jadi Hurair ni anak kucing, apa kepada anak kucing. Jadi Abu Hurairah, melekat Abu Hurairah. Begitu juga nama sahabat naik, panggilan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Orang panggil Sayyidina Ali. Nabi pernah panggil Sayyidina Ali ni panggilan Abu Turab. Sebab tu ada satu hadis Nabi, Sayyidina Ali ni dipanggil oleh Nabi, "Qum ya Abu Turab, qum ya Abu Turab." Bangun wahai Abu Turab. Bapa Abu Turab ni apa maksudnya? Pasir. Bapa pasir. Sebab apa orang panggil bapa pasir? Sebab dia pernah tidur tuan-tuan, dia ni Sayyidina Ali ni banyak tolong orang. Dia tolong orang sampai penat tuan-tuan, tertidur di atas lantai. Lantai ni bukan macam ada kapet macam kita ni, ada mozaik, ada cantik tile, tak. Tidur atas pasir. Atas pasir. Pasir ni bahasa internasional international punya pasir lah. Pasir lah. Jadi pasir dia tidur atas pasir, habis badan dia penuh dengan debu pasir. Jadi Nabi tengok penuh dengan debu pasir, Nabi panggil, "Qum ya Abu Turab." Bangun wahai bapa pasir, bangun. Ini panggilan kepada sahabat. Begitu juga kita ni tuan, ada orang panggil dengan panggilan, panggilan yang diridai oleh kita, yang kita suka. Janganlah kita tak suka. Kadang kita ni ada orang panggil dengan panggilan tersebut. Sebab apa? Nak kita panggil dengan panggilan tersebut dibolehkan. Sebab apa? Untuk apa tuan-tuan? Kita sebut untuk menjelaskan dia ni siapa.
Lepas tu ada orang nama ni, ada nama Ismail contoh, dan satu kampung ni ada 5 Ismail. Ismail ada 5. Seorang Ismail ni buka kedai runcit, seorang Ismail lagi jadi bomber, seorang Ismail lagi kerja apa? Kerja buat apa? Kerja jual nyo. Jadi 3 Ismail ni contoh. Jadi orang panggil Ismail yang pertama ni yang buka kedai runcit ni, orang panggil apa? Ismail kedai. Contoh. Tu antara panggilan. Ismail kedai. Yang kedua bomba, orang panggil Ismail bomba. Sebab itu harus tuan-tuan boleh dibolehkan. Sedang walaupun dia ni tak redha ke apa, dibolehkan. Yang ketiga ni yang jual nyo ni panggil Ismail nyo. Ismail nyo. Jadi kita tahu, orang tanya Ismail yang mana satu? Ismail bomba, dibolehkan. Menggelarkan seseorang dengan satu gelaran boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah benda yang buruk-buruk. Jangan benda yang buruk-buruk. Ismail, mentang-mentang Ismail tu kaki judi, kita bagi Ismail judi. Tapi memang kaki judi bagi sebut kita bagi judi kan. Tu lain cerita lah. Tapi panggilan ni tuan-tuan diharuskan. Nabi juga beri panggilan kepada. Jadi kisahnya asbabul wurud daripada ni, Nabi larang untuk orang lain pakai panggilan yang diberikan kepada Nabi. Abu Zahra, Abul Qasim. Sebab apa? Satu hari Nabi ni duduk di pasar, saya ceritakan tadi, orang panggil dengan panggilan yang diberikan kepada Nabi, ya Abul Qasim, Abul Qasim, Abul Qasim. Jadi Abul Qasim ni tak lain tak bukan Nabi. Jadi Nabi toleh tengok dia. Nabi toleh tengok dia. Nabi ingat dia panggil Nabi. Rupanya dia panggil orang lain. Aku tak maksudkan kamu wahai Rasulullah. Ni aku panggil orang lain. Jadi Nabi sebut terus, wala taktanu bi kunyati, jangan kamu bagi panggilan kepada orang lain yang diberikan kepada aku. Jadi sebab itu itu antara asbabul wurud daripada hadis ni. Jadi yang pertama kita ambil adalah memberikan nama kepada orang lain dengan panggilan yang baik, dengan nama yang baik, dan juga harus untuk kita berikan panggilan kepada orang lain dengan panggilan yang tertentu. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati. Nabi menyebut barang siapa yang melihat aku di dalam tidur fil manam faqad ra'ani, maka confirm dia tengok aku, confirm dia jumpa dengan aku. Fa inna syaitan, sebab apa? Sebab syaitan ini tak boleh menyerupai aku. Kita kena tahu bahawa mimpi ni adalah salah satu benda yang adat di dalam tidur. Orang tidur ni mesti mimpi kan? Orang tidur ni mesti tidur, waktu malam mesti mimpi. Tidur yang tak diganggu oleh mimpi ni tuan-tuan, mimpi ni sama ada dia ni mimpi ilham daripada Allah ataupun dia adalah mainan syaitan. Syaitan akan mula mengacau dia. Betul tuan-tuan, kita ni tidur, kita boleh tahu mainan syaitan ataupun tidak. Kita pernah berlaku, diri saya pernah berlaku kan. Kita nak bangun subuh, tuan-tuan pernah bangun subuh, kita kunci jam pukul 5. Hari ni subuh dah pukul apa? 6 apa? Dah tuan-tuan tak sembahyang subuh apa? 6 apa? Tak ada dalam ni. Pukul 6 dah tak? Pukul 6. Sebelum ni pukul 5 lebih. Jenuh nak bangun tu, mengawal sangat. Jadi kita ni kunci jam pukul 5. Kunci jam awal lagi. Sebab kita ni siap. Tok Imam, Tok Bilal. Tok Imam, Tok Bilal. Tok Bilal, Tok Imam pun kena kacau dengan syaitan. Ni yang main. Dia bangun tuan-tuan, kunci jam pukul 5. Bangun, terbangun pukul 5. Kunci jam berdering. Bunyi. Bunyi ayam lah. Bunyi macam-macam. Jadi dia bangun tengok. Lawai lagi lah pukul 5. Tapi apa kita sebut, dia punya fokus dia punya himmah dia nak bangun. Sebab apa? Dia ni Tok Bilal. Tok Bilal. Kalau tak dia bangun, siapa nak azan nanti? Habis lah. Tak ada orang bang nanti. Jadi dia pun kena bangun. Dia kata, tak apa, lambat lah sikit. Nak bangun juga, tapi lambat 5 minit dia kata. Tidur kejap. Sebab semalam tengok bola, dia kata. Manchester United lawan Aston Villa. Dia tengok. Menang MU. Menang tu sampai penat tidur lambat. Jadi dia tidur lambat. Jadi dia nak bangun awal lambat sikit. Dia kata 5.20 lah mungkin. Boleh siap, sempat lagi nak sekali subuh tu. Sempat tuan-tuan. Dia tidur rupanya mimpi. Apa dia mimpi tuan-tuan? Mimpi dia dia azan. Lepas tu mimpi dia semayang subuh apa semua. Habis mimpi. Bangun tuan-tuan. Dia kata aku tadi semayang.
Udah, yang tadi kita, yang dalam mimpi tu benda, itulah syaitan. Kita dah berjaya dikacau oleh syaitan, berjaya dah. Habis siapa yang azan tadi di surau ni? Adalah ganti tadi. Habis kita. Habis. Baik itu tuan-tuan, tidur ni mainan syaitan. Dia mainan syaitan. Mimpi ni juga merupakan mainan syaitan. Syaitan akan kacau kita dalam mimpi. Syaitan akan kacau. Sebab itu syaitan dia akan kacau kita dan dia akan cuba hasut kita sampai ke titisan darah terakhir. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah. Dia ni satu hari tuan-tuan, dia ulama sufi, ulama tasawuf yang kita jadi mursyid hari ni. Mursyid pada ilmu tasawuf kita pada hari ni, selain daripada Imam Ghazali rahimahullah. Jadi Abdul Qadir Al-Jalani ni tuan-tuan, dia ni pernah didatangi oleh satu cahaya datang. Dia kata, wahai Abdul Qadir, kamu ni orang dah alim dah, orang yang disebut sebagai abid dah, orang yang disebut ahli ibadah dah, tak perlu semayang dah lah. Dah cahaya tuan-tuan datang. Ya. Tapi Abdul Qadir dia tak nilai. Dia tak buat dono je benda tu. Sebab tahu itu syaitan. Jadi syaitan ni dia tak give up lagi. Dia kata, okey Abdul Qadir, kamu dah tahu aku ni syaitan, aku ni iblis ya. Tapi kamu ni hebat lah. Tak ada orang hebat macam kamu. Mana kamu dapat ilmu lain daripada kamu? Dia akan cuba cari, syaitan dia akan cuba cari jalan untuk sesatkan kita. Tapi Abdul Qadir kata, ilmu ni bukan datang daripada aku, tapi daripada Allah. Tu sampai macam tu sekali tuan-tuan. Jadi nak sebutkan apa? Nak sebutkan itu dalam mimpi kita akan datang syaitan untuk kacau kita. Tapi dalam mimpi juga Allah Ta'ala boleh bagi ilham. Sama ada ilham itu adalah ilham yang baik, memberikan keputusan ataupun ketetapan kepada kita, sama ada bentuk yang lain ataupun yang kita sebut sebagai berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berjumpa, yang mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah merupakan kurniaan Allah. Satu kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada dia. Orang yang berjumpa dengan Nabi ni bukan saja diperolehi oleh para alim ulama. Para alim ulama ni sudah tentu mereka ni pasti akan jumpa Nabi. Para awliya mereka akan jumpa Nabi, salafus salih dan sebagainya. Tapi juga ada orang biasa tuan-tuan boleh jumpa Nabi dalam tidur. Ni kisah benar lah tuan-tuan, kisah benar ceritakan oleh saya. Sahabat saya ni pernah diadu, ada pengaduan daripada seorang budak umur belasan tahun tuan-tuan, jumpa dengan kawan saya ustaz juga. Jumpa tuan-tuan, dia tanya kepada ustaz tu, dia kata, Ustaz boleh ke kita ni mimpi jumpa Nabi? Dia tanya. Budak lagi tuan-tuan, umur belasan tahun, 15 tahun, baru ambil PT3. Tapi dia tanya. Lalu ustaz tu jawab, boleh. Lalu ustaz katalah, wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Nabi dia sebut hadis Nabi. Dia kata, ustaz nak tahu tak, saya ni semalam saya tidur, saya mimpi jumpa Nabi. Dah ustaz kata, aku pun tak pernah jumpa Nabi lagi dalam tidur, dia dah jumpa dah. Jadi dia khabar, dia mimpi jumpa Nabi. Dia kata memang betul itu Nabi. Lalu dicek balik tuan-tuan, apa rahsia yang ada pada budak tu. Rupanya budak ni memang kaki masjid. Dia bukan kaki masjid, dia adalah kaki kuliah. Setiap hari datang kuliah. Bukan saja datang kuliah tuan-tuan, dia akan susun selipar setiap orang yang masuk ke masjid. Tu tuan-tuan. Rupanya dia datang ke masjid ni tuan-tuan, dia dengar kuliah, dia dengar pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan, kitab Syama'il Muhammadiyah ni cerita pasal Nabi. Cerita pasal Nabi ni cerita pasal rupa paras Nabi. Nabi ni tinggi mana, Nabi rambut macam mana, Nabi ni macam ada khatimun nubuwah macam mana. Ni cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, cara Nabi ketawa. Jadi dia selalu dengar daripada ustaz tu tuan, kitab Syama'il Muhammadiyah, pengajian tersebut, dia rasa nak jumpa dengan Nabi. Jumpalah, betul ya Nabi macam ni, Nabi macam ni, akhlak Nabi macam ni. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang mimpi ni, satu psikologi kita sebut saintifik lah, kajian saintifik dia. Orang yang mimpi, dia akan memikirkan suatu benda tu tuan-tuan di dunia. Ketika mana dia ada dalam kita sebut dalam realiti semasa, dia akan fikir benda tu. Seperti contohlah tuan-tuan, kita ni, saya bagi contoh orang kita ni, ada orang kita ni tak bayar apa? Tak bayar loan pinjam kereta. Dia tak bayar tuan-tuan, sampai surat bank dia datang. Dia pakai kereta. Jadi dia fikir, aduh, surat bank ada tak ada duit nak bayar kereta ni. Musim-musim Covid ni kan, kena buang kerja, tak sempat bayar. Jadi dia tak tahu nak letak mana kereta dia ni. Letak rumah abang dia ke, rumah pak mentua dia ke, rumah ayah dia ke.
ataupun sorok dalam hutan, udah. Sorok hutan. Jadi dia fikir, aduh macam mana ni, fikir-fikir sampai esok tertidur, tak boleh nak fikir, esok tidur, tidur tuan-tuan, tidur rupanya dia mimpi kena katarak kereta. Katarak. Sebab apa? Fikir, terlalu memikirkan. Begitu juga kita tuan-tuan, apabila kita ni orang yang mimpi jumpa Nabi ni, dia selalu memikirkan Nabi, rindu kepada Nabi, rasa rindu tu. Orang yang rindu kepada Nabi pasti dia akan jumpa Nabi. Orang yang sering kali dan ni tuan-tuan diingat Nabi, berselawat ke atas Nabi, dia akan jumpa Nabi. Sebab dah satu kisah tuan-tuan, kisah yang berlaku kepada khalifah yang terakhir, khilafah Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid. Dan dengar cerita dia. Hari ni dah orang dah buat cerita, filem dah, drama. Cerita Sultan Abdul Hamid, khalifah terakhir yang dijatuhkan tahun 1924. Jadi tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid ni tuan-tuan, satu cerita, ada seorang pemuda, dia ni businessman. Tapi businessman dia ni muflis. Dia buat bisnes niaga muflis. Muflis tuan-tuan, fikir macam mana nak selesaikan hutang dia sampai tertidur. Tapi orangnya orang yang soleh. Tertidur tuan-tuan, lalu dia berjumpa dengan Nabi, mimpi jumpa Nabi. Mimpi bertemu dengan Nabi tuan-tuan. Rupanya Nabi pesan kepada dia, wahai pemuda, wahai fulan, kamu ni nak selesaikan hutang kamu, kamu kena jumpa Abdul Hamid. Siapa Abdul Hamid? Sultan tu lah, Sultan Abdul Hamid. Suruh dia selesaikan hutang kamu. Dan pesan kepada dia benda ni. Lalu dia pesan satu benda kepada lelaki ni untuk dibawa kepada Abdul Hamid. Jadi tuan-tuan, lepas dia mimpi tuan-tuan, dia jumpa dengan Sultan Abdul Hamid. Dia jumpa tuan-tuan, dia kata kepada PA dia, dia kata aku nak jumpa Sultan. Jumpa Sultan tuan-tuan, Sultan kata apa dia nak? Dia kata dia suruh Sultan selesaikan hutang dia. Udah, kita nak jumpa Sultan dah. Tak, ini suruh Sultan selesai hutang. Dia kata juga dia mimpi jumpa Nabi, ada pesanan Nabi kepada dia. Dia dengar benda tu tuan, dia suruh masuk. Suruh dia masuk. Masuk tuan-tuan, dia cerita mimpi dia jumpa Nabi dan pesanan dia kepada Abdul Hamid. Time dia nak bagi pesanan kepada Sultan Abdul Hamid tuan-tuan, dia kata Nabi SAW berpesan supaya dia dah kata, tak payah, cukup bagi dia satu bungkus emas, bagi selesaikan hutang dia. Okey, sambung. Dia kata, apa pesan Nabi kepada aku? Lalu lelaki tu kata, Nabi pesan kepadamu supaya cukup. Dia bagi lagi satu emas. Nak pesan kali ketiga, dia cakap cukup, tak perlu. Pesan, bagi lagi. Selesai hutang dia, balik tuan-tuan. Lepas dia pemuda tu balik, businessman tu balik tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid menangis tuan-tuan, tak esok-esok menangis. Lalu dia punya penolong ni, pembantu ni tanya kepada, wahai Sultan, apa yang terjadi kepada kamu? Kenapa kamu tak biarkan dia bercakap pesanan oleh Rasulullah dalam mimpi dia tu? Lalu Abdul Hamid kata, rupanya Nabi SAW mengetahui bahawa aku ni terlupa selawat semalam. Udah, Sultan Abdul Hamid ni dia bukan saja pemimpin, dia sibuk dengan kerja politik dia tuan, tapi dia tak lupa selawat. Tapi hari tu terlupa selawat, Nabi pesan supaya jangan tinggal selawat. Ni tuan-tuan, kita menjadi petanda kepada kita. Jadi mimpi jumpa Nabi ni adalah benda yang betul, tidak ada khilaf. Yang khilaf ni berjumpa dengan Nabi secara yaqazah, secara berjaga, tu khilaf. Ada jumpa dengan Nabi secara sengaja, tu tak nak cerita lah, lain cerita. Tapi ada juga yang disebutkan bagaimana mimpi jumpa Nabi ni, sedangkan Nabi dia tuan, kita tak tahu rupa Nabi macam mana. Itu masalah dia. Kita ni nak mimpi jumpa Nabi, tapi kita tak tahu rupa paras Nabi. Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi dah karang kitab, dah tulis, dah susun dah hadis-hadis berkenaan dengan rupa paras Nabi. Kalau kita boleh gambarkan macam tu tuan-tuan, kita lah boleh tahu itu adalah Nabi. Itu adalah Nabi. Kadang-kadang ada orang ni dia mengaku jumpa Nabi, ni silap. Dia mengaku jumpa Nabi, rupanya Nabi pesan satu benda yang bersalahan dengan syariat. Itu bukan mimpi jumpa Nabi. Dia mimpi jumpa Nabi apa tuan-tuan? Dia kata, aku mimpi jumpa Nabi semalam. Apa khabarnya? Dia kata, mimpi jumpa Nabi, Nabi pesan kepada aku Nabi pesan kepada aku tak perlu solat dah. Tak perlu solat dah, dia kata. Jadi betul tak jumpa Nabi? Tak jumpa Nabi tu mimpi setan. Tu betul. Ada mimpi, dia kata, aku mimpi jumpa Nabi semalam. Apa khabarnya? Dia kata, aku inilah Nabi yang terakhir lepas Nabi Muhammad. Itu pun bukan mimpi jumpa Nabi, itu betul setan. Itu bapak setan, betul jumpa. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mimpi berjumpa dengan Nabi ni adalah satu benda yang harus
yang boleh yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hambanya yang Allah Ta'ala pilih. Itu cukup. Yang ketiga, Nabi SAW menyebut, wa man kazaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menipu di atas nama Nabi secara sengaja, ini satu, sediakanlah tempatnya di neraka. Jadi yang ketiga ni, Nabi SAW pesan supaya kita ni jangan menipu di atas nama Nabi, walaupun perkara itu betul. Walaupun perkara itu betul. Ini termasuk di dalam perkara yang disebut sebagai orang yang mereka-reka hadis. Dalam hadis ini tuan-tuan, dia ada beberapa peringkat dan juga beberapa penilaian. Ada penilaian dari sudut matan hadis, ada penilaian dari sudut sanad hadis, ada penilaian dari sudut matan hadis tuan-tuan. Ada hadis yang direka-reka, hadis maudhu'. Sebetulnya dia ni orang yang jual terung pada zaman dulu. Dia jual terung. Jadi dia kabur nak bagi laris terung dia tuan, dia guna atas nama Nabi. Dia barang siapa yang makan terung, maka Nabi kata masuk syurga, contoh. Ataupun barang siapa yang makan terung, dia kata Nabi kata akan sihat. Betul tak benda tu? Makan terung memang sihat. Dia sebab apa? Sebab dia sayur-sayuran, makan sihat. Betul tak? Betul. Tapi dia menipu atas Nabi. Sebab apa? Ada tujuan nak melariskan terung dia tu. Itu satu hal. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang menipu atas nama Nabi ni, Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut tempatnya di neraka. Tempatnya. Sebab itu kita kena berhati-hati. Ada kadang-kadang kita ni ada yang menyandarkan satu benda dengan nama Nabi. Hadis ni tuan. Sebab itu ada orang karang kitab hadis-hadis palsu popular. Tuan-tuan carilah nanti ya, tuan-tuan cari nanti. Masa dah tak cukup dah. Jadi orang yang menipu di atas nama Nabi ni tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan mesti Allah Subhanahu, betul dia isyarat lah. Isyarat lah. Betul. Jadi tuan-tuan mesti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga pesanan itu ataupun tiga daripada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dapat menjadi pengajaran kepada kita. Yang pertama, kesimpulannya, kita ni kena memberikan nama-nama kepada diri kita ataupun nama kepada anak kita dan cucu kita ni dengan nama-nama yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu adalah nama-nama yang terbaik yang merupakan doa kepada mereka. Yang kedua, berjumpa ataupun bermimpi berjumpa Nabi adalah satu benda yang betul, kerana sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Yang ketiga, kita tidak boleh menipu di atas nama Nabi, sama ada perkara itu betul atau tidak betul. Menyandarkan sesuatu dengan nama Nabi atau di atas nama Nabi itu adalah satu benda yang salah, yang merupakan satu dosa besar yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka kelak. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, jadi cukuplah sekarang itu perkongsian kita dalam hadis ni. Mudah-mudahan kita mendapat ibrah dan juga pengajaran, mendapat istifadah daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Dan kita insya-Allah kita akan sudahi dengan sedikit bacaan doa insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana matruda wa la mahruma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum